Perempuan muda, perempuan, ya Allah, kalau orang lelaki tahulah hikmah ni, mudahnya syurga perempuan, saya kita minta besok tukar jantina. Apa kata Nabi? Al-mar'atu, wanita itu, iza salat khamsaha wa iza samat syahraha wa atta'at zawjaha dakhalat jannata rabbiha. Allahu Akbar. Wanita itu jika sembahyangnya sehari semalam 5 waktu, jika puasa Ramadan sebulan penuhnya, dan mentaati suami, masuklah syurga Tuhannya. Allah. Kita muka-muka ni haram, tak ada disebut pun. Orang perempuan tak payah kerja, betul tak? Ni kau dah kahwin belum? Tuan dah kahwin dah? Belum, janggut dah lebat, belum kahwin lagi. Apa masalah ni? Tolong kira, tolong. Ramai orang kaya nak darah ramai ni. Kalau hafiz Quran, mana beritahu saya. Boleh cari. Tuan-tuan, sian ni duduk depan bagi untuk muda. Tuan-tuan, maknanya apa? Perempuan tak kerja tak apa. Tapi kalau laki suami tak kerja, beduk. Perempuan tak kerja tak dosa, sunat pun tidak, hukum harus je. Perempuan kita kerja sebab ambil dalil ber Asma binti Abi Bakar. Kerja dia tolong suami dia angkat buah kurma 1 kilometer berjalan kaki, bawa kurma junjung ni nak berniaga buah kurma. Itu kita ambil segi keharusan dia, bukan sunat. Suami tak kerja tak boleh. Bahkan kalau isteri kerja, lelaki tak kerja, hukumnya dayus. Suami masak di rumah, ya, isteri kerja, suami balik ke buat sana. Ada balik ke yang bagi lupa dah. Isteri dah balik dah. Tu dia suruh. Ini apa, Arsyad Manji. Suami basuh baju, gede. Sidai. Dengan jiran, rajin sidai ni malam, nak buat macam mana, aku tak kerja. Contoh lah kan, tengok subhanallah. Kerja buat apa dia? Semayang malam pun tak bayar, tak apa. Dia sebenarnya bercakap, kalau ikut dalil tadi, dia semayang fardu, dia puasa sebulan, dia taat suami dia. Ini nak cerita, saya kata kenapa puan marah sangat bila ustaz tu kata orang ramai perempuan ramai neraka ke? Maka saya ambil kisah surah Mi'raj. Puan tak baca ke? Ketika Nabi diisrakan ilahi, tercium wangi dari kubur di bumi, ditanya Jibril oleh kekasih ilahi, bau apakah ini? Ceng jedeng, bunyi kalau muzik lah. Kalau ada muzik lah, minta maaf gurau ni. Lalu Jibril apa dia? Inilah raihatun tayyibatun lima syitata binti Fir'aun wa banatihi. Inilah bau wangi seorang sikat rambut anak Fir'aun dan anak-anaknya yang lain. Habis kenapa wangi sangat? Sebab dia sebut bila sikat jatuh masyitah kan? Masyitah ni bukan nama orang, jangan salah faham. Siapa buat nama masyitah? Tolong ya, suruh anak dia buka salon. Dah tolaklah masyitah Ibrahim tu, tolaklah kan. Itu nama, sebab tu orang nama masyitah, minta maaf, bukan kata nak buat nama, bukan nak ngumpat, tidak ya Allah. Orang nama masyitah ni selalunya cantik. Orang nama masyitah ni Tuhan bagi muka dia jernih, wala dia hitam, tapi cantik, comel, nama masyitah. Yang kedua Aisyah. Nama Aisyah ni muka smart, cantik, ya. Nama masyitah. Tapi masyitah ni bukan nama dia. Dia tukang sikat rambut. Jatuh sikat Allah, budak dengar.
Madza qulti ya Masyitah? Apa kamu cakap tadi? Allah. Dia kata, hal hunaka rabbun, di sana adakah Tuhan lagi selain daripada bapa aku, Rabbi, Tuhan kaku? Nabi kata, ya Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu abiki Allah. Sa'ukhbiru abi bi annaka taqulina Allahu Rabbuki wa laysa abi Rabbuki. Aku demi Allah, aku akan bagi tahu dekat papa yang awak kata Allah Tuhan kamu, bukan papa saya. Saya akan bagi tahu bapa saya. Apa ni Masyitah kata, bagi tahulah. Ringkas cerita, ini bukan serai merah ni, ringkas cerita. Apa jadi? Sebelum nak dihumbankan dalam Baqaratun Syahna, maknanya kita kata nuhas, apa nama ni, tempayan yang besar yang boleh muatkan orang dalam tu. Okay, masuk seorang ringkaskan cerita. Sebelum dia minta, wahai Tuan Firaun, boleh tak nanti bila kami meninggal, kamu kapankan kami kapan yang satu dan kebumikan kami dalam satu kubur yang satu. Kata Firaun, baiklah, permintaan awak kami terima sekarang juga. Ini kalau drama ahli bahasa kayak begini gitulah ya. Baiklah, awak jangan risau, yang penting awak mampus dulu gitu. Maka mati, masuk kubur, dia wangi. Ceritanya selepas bercucuk tanam tadi, hadis sahih kedua namanya cerita Masyitah. Dia tak cerita lelaki. Dalam hadis ni banyak bukan lelaki perempuan. Dia kata segolongan manusia, kan? Hunaka unasun yamhaquna wujuhahum bil miqra. Di sana golongan manusia, mereka ni menggunting-gunting wajah mereka, cakal wajah dengan gunting-gunting. Sebab apa? Sebab mereka ni mengaibkan saudara mereka atas muka bumi. Dia tak kata hunaka rijalun, hunaka nisaun mar'atun, la. Tapi Masyitah special. Nak cerita apa? Sebab orang yang berjuang jalan Allah ini, maka dia akan kuat dalam iman mereka dengan Allah. Haram sini, orang kata, ulama muhadis kata, haram sini kalau kita bau dia sampai beribu zaman generasi pun takkan hilang bau harumnya. Subhanallah. The meaning of haram ini ialah nama Masyitah dikenang sampai kiamat kelak. Orang yang berjuang atas nama Allah Subhanahu wa taala, la yakhafuna laumata laim, mereka takkan takut cemoohan manusia. Sebab Allah janji dah, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah lah yang akan melindungi kamu daripada perbuatan jahat manusia. If you are confident, you yakin, you believe your God, you believe Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saudara-saudara yang belajar UiTM, yang belajar Unicel, yang belajar Unisec, Unisec selulah, yang belajar apa benda ni, maka don't worry, you kerjalah apa pun bro, you kerjalah, datang apa, orang kena hang kerja datang apa pun tak kisah. Tapi kena ingat, Nabi dimasukkan hati yang bersih pertama iman. Tuan-tuan, sebab tu dalam hidup, kata Syekh Sabik, yang pertama jadilah hamba Allah. Bila hamba Allah, whatever you do, apa yang tuan-tuan buat, semua balik tanya Allah. Ada datang tawaran kerja sebagai pramugari kapal terbang ... Dapat gaji 4,500, tak boleh balik pijak darat, tak boleh, kena naik atas angin je, tak hidup mati dua tu. Kalau sampai, kalau pilot tu bengong, matilah korang. Kalau dia bagus, okeylah, shortcut, tengok bayang balik. Syarat-syarat pakaian dia begini, nak syarat-syarat pakaian dia begini. Ini ngaji ni nak perempuan lelaki tak kisah, jarang pakai orang lelaki jadi pramugari keseluruh pendek, buruk benar, bulu betis banyak buruk. Kalau perempuan India, Pakistan lagi banyak bulu. Tuan-tuan, perempuan berbulu banyak. Orang kenapa bila perempuan aja kena pakai skirt? Tahu siapa? Itu sebab nafsu. Tu orang perempuan, anak perempuan kita kalau tak bela bagi elok, kata Kelantan bacuk, hop
pening pala demo. Iya. Kita nak laki keluar main mana-mana, orang tak kata. Kalau nak perempuan keluar main ramai-ramai duduk. Tuan-tuan. Tengok jawatan kru. Okey, tengok. Iman ada ni. Ish, kerja ni tak gamak lah. Pakai dia ni kena hidang minuman pelik-pelik dan sebagainya. Astagfirullahalazim. Tak nak lah. Biar tak kejam, tak apa macam ni. Sebab apa? Bila ada iman, senang aja. You besar ni jurutera engineering, civil engineering. Itu buat jalan misalnya. Kerja dengan jabatan kerajaan atau swasta. Buat jalan, you pegang kuasa nak sign jalan tu betul tak betul. Nampak? Technician misalnya. Kontraktor dia buat geduk-geduk cantik dah. Tengok bos. Jalan dah okey bos. Dia turun bos, dia ajak minum dulu. Biasalah bro, hari ni. Sebab dia ajar sejak tahun kemerdekaan lagi. Minum. You kat mana? Ada kat mana? Kat Concord. Okey, tunggu kejap. Parking lah payah ni, parking ni. Okey. Cerita, bos, minta maaf tuan, kalau siapa kontraktor tolong bertaubat. Ya. Saya tak kontraktor. Hampir-hampir masuk je. Belum lagi. Dah kira dah. Belum kira je start. Kalau saya dapat 7%. Main tapak tangan. Nak cakap orang dengar, nak tulis takut orang rampas, dia mencarat. Betul? Tak setuju. Bila buat ni 2 tangan 10. Oh punya ada tuan. Pernahlah tengok cara macam orang buat deal. Bukan kita perjuang sekali macam tu dah. Tuan-tuan, jalan tu dia punya spek dia sekian-sekian. Ketebalan kita katakan 4 inci. Tolak tanah dan pasir tu ada, tanah batu tu ada 6 inci. Tambah 4 inci, tinggi dah tu 4 inci ketebalan dia. Tengah mesti naik sikit lebih kurang 4 ataupun 5 inci. Tepi kiri kanan dia nak sebab tengah ni dia rajin turun dulu. Contohlah, tiba-tiba terbalik kita bos. Tuan-tuan, kita ni engineering ni, ingat ni. Okeylah. Tak apalah kalau tak ada iman. Kalau iman kata, minta maaf lah, kita ni orang Islam. Tengok, ada dakwah tak itu? Sebab apa ada dakwah? Sebab ada Masya Allah. Iman kedal ke bohot acah. Iman duk dalam cukup cantik dah. You buat macam apa pun, you tanya iman apa dia kata. Subhanallah. Sebab itu ketika Nabi selepas solat di Masjid Aqsa diberikan hidangan 2 cawan susu dan arak. Lalu Nabi minum susu, Nabi tak ambil arak. Kalau Nabi minum arak sekalipun belum berdosa, sebab arak waktu itu masih halal. Sebab arak diharamkan di Madinah. Maka Jibril kata pada Nabi, anta alal fitrah ya Rasulullah, kamu di atas fitrah ya Rasulullah. Nasib baik. Lau ikhtartal qamra laghawiyat ummatuka, kalau kamu ambil minuman keras, umat kamu akan jadi lagha. Nasib baik kamu ambil minuman yang namanya susu. Sebab apa Nabi pilih susu? Sebab hati Nabi ada iman. Iman ni kadang-kadang benda minum arak tak pernah banyak mana pun kalau diminum sekalipun, tapi iman tu ada, Nabi ambil yang betul-betul manfaat dalam hidup. Iman tuan-tuan. Lepas tu Nabi kata apa? Al-haya'u wal imanu qurana'u jami'an, fa idza rafa'a ahaduhuma farafa'al akharu. Malu dan iman beriringan. Tengok kan? Malu dan iman berdua-duaan berjalan. Apabila kau cabut salah satu daripadanya, yang satu lagi pasti akan pergi jua. Faham tak? Contoh, for the example,
Orang yang tak solat, imannya tak ada, lalu tak malu dengan Tuhannya. Orang yang tak beriman, bulan Ramadan dia makan, dia tak malu dengan Tuhannya. Ya. Orang berzina tak beriman dengan Tuhan, maka dia tak malulah berzina. Orang makan rasuah, dia tak beriman dengan Tuhannya, maka tak malu dia makan rasuah. Mudah je kan? You cabut one off tadi ni, maka yang lain take off. Itu je. Habis semua. Subhanallah. Orang perempuan isteri kita, na'udzubillah, saya yakin isteri kita di sini semua okey. Ataupun ada kawan-kawan kita, kalau ibu-ibu kat luar rumah ada dengar ceramah malam ni, wahai ibu-ibu yang ada di rumah yang tak datang, cuma dengar kat tingkap je, dengarlah, dengarlah rayuanku ini menerusi lisan Nabi. Orang yang tak malu, tak beriman. Orang yang tak beriman, tak pemalu. Orang perempuan, dia tahu tutup auratnya wajib. Mana-mana ustaz sebut ni? Bekas ustaz ni saya dengar dalam YouTube ada dah. Ustaz dia sebut. Ustaz apa benda tak namanya? Ya? Dia sebut dah, tapi saya tambah sikit. Orang perempuan dia tak, bukan dia tak tahu tutup aurat tu wajib, bukan orang tak tahu solat tu wajib, tapi dia hilang malu dengan Allah. Dia buka juga. Dia buka. Tanya dia, puan, apakah puan tidak tahu yang tutup aurat tu wajib? Saya tahu, pakai saya jahil sangat. Begitu. Kenapa puan tak tutup? Apa jawab? Alah, belum sampai masa dia. Dia bercakap pun tak malu. Allahu Akbar. Tengok. Tuan-tuan. Tuan-tuan, siapa yang kerja polis ni, trafik kalau ada lah kan, keselamatan, kalau ambil budak-budak yang kempit malam-malam tu, pukul 12, 1, tanya dia, dek, solat maghrib tak? Tuan-tuan, statistik mengatakan tak ada yang solat maghrib. Sebab tu mereka tak malu buat benda yang tidak bermanfaat. Ya. Saya sabit daripada dia, utamakan kepentingan, jangan utamakan minatmu ya syababi. Ini pesanan dia untuk para remaja. Utamakanlah kepentingan hidupmu. Yang maksudnya ambil, jangan kamu utamakan minatmu. Minat budak-budak muda, dapat motor laju, dapat kereta drift. Nampak? Ni contoh. Drift, lepas tu langgar orang tengah jalan. Tu kerja, 14 orang pengsan kat Putrajaya. Contoh nak. Contoh dia. Siapa yang bawa dia? Kita lah. Ni, kita lah mak bapak kita ni. Kita lah yang bagi kat dia naik kereta laju. Contoh lah. Bukan tak boleh laju, tapi tak kena tempat. Utamakan kepentingan kita sebelum kita nak utamakan minat. Naik motor laju, saya lagi laju, bapak segala laju. Duduk berangan, saya balik tapping, tengok motor besar-besar potong saya. Sampai peternak tapah, rupa-rupanya semua perempuan Singapura. Pakai selok macam boya. Tonton tengok sini ada bulu kat siku, dekat kaki ni macam chaparral. Cowboy. Tengok perempuan tuan-tuan naik motor. Pum. Saya kata saya naik kata 16, dia potong hilang agak-agak berapa dia bawa. Saya kata lagi saya, ish, kalau abah ada rezeki lebih, abah nak beli sepiji. Bini saya kata apa? Tak usah ada gatal. Habis putus semangat. Tak tahu ada gatal daripada beli motor besar Imam Habib buat rumah biji lagi. Dia kira rumah je kerja. Jadi ingat naik ceramah senang. Cuma pergi kan. Naik kereta nak boh, gear nak tekan minyak boh terpinggang. Motor mana terpinggang? Nak boh tu tahan polis, terpinggang tak pakai. Dah kena denda RM100. Duduk belakang pun kena saman. Tuan-tuan, sekarang ni
Naik motor tepi keleda je. Tepi keleda ni ada wireless. Naik dengan isteri belakang. Jom kita tengah makan. Okey. Gini. Seronok tuan. Dunia tuan-tuan. Tapi jangan utamakan minat, tapi utamakan kepentingan. Hari ni penting hidup nak kena belajar. Menyanyi seronok tak? Seronok. Sambil belajar kat UiTM contohlah. Sambil bercinta. Bercinta tu minat. Belajar tu penting, sebab tu tak jadi. Bila keluar menganggur, kerja kelang anggur. Sebab apa? Kepala otak ni dah campur caca bereba dah. Ni contoh lah, bukan tak boleh, tapi contoh. Nak belajar, tapi minat dia nak menyanyi, dia menyanyi. Ngaji juga. Saya terpaksa berhenti dalam nyanyian saya sebab nak menyambut SPM. Nampak? Ni contoh. Tu lah jadi pelik-pelik pegang kita duduk seorang-seorang menyanyi dalam bilik. Apabila kau kata cinta aku terdiam tak tahu mana nak tuju. Kosong. Batu kalah Malaysia main bola. Ni contoh dah. Contoh. Boleh kan minat lagunya? Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Okeylah juga orang banduan boleh teriak dengan lagu saya menyanyi. Terhibur, ada manfaat. Yang tadi ni apa benda? Ni contoh-contoh. Seumpama rama-rama, ya, terbang bebas di udara tanpa ada hak. Siapa tua rama-rama tak kahwin? Ni contoh rama-rama tu. Sebab tak ada manfaat. Siapa nama? Ya, ada handphone, apa nombornya? Saya tanya budak-budak belia kat Perak baru ni. Seronok tak? Seronok. Terhibur tak? Terhibur. Sorry, dekat Sungai Petani. Terhibur tak? Saya dengan ahli ekspedisi dengan MP Kumpulan Spring dan Ringo Aero. Buat baru ni belia Kedah Sejahtera 2 minggu lepas di Sungai Petani. Dia dekat taman Jubilee Perak. Terhibur tak? Terhibur. Seronok. Ada manfaat tak? Masih baik dia orang lurus. Tak ada. Sebab wahawa muttaba'un, nafsu yang diikuti. Siapa nak pergi budak-budak ni? Sebab tu tuan-tuan, dalam bab ini orang tanya saya dalam satu peristiwa Isra' tu tentang fisabilillah. Saya kata, betul Ustaz, kami buat benda ni baik, niat untuk dia ni belajar. Tiba-tiba dia pergi luar negara, dia tak belajar, dia jadi artis kelab-kelab di sana. Bagaimana pembelajaran kami Ustaz? Saya kata, innamal a'malu binniyat. Dia buat baik, tuan-tuan dapat. Dia buat jahat, tuan-tuan tak dapat. Tapi kalau orang tu nak buat jahat, tuan-tuan sponsor sampai harga 100-200 ribu kerana nak panggil anak-anak muda menari, maka tuan-tuan yang tukang sponsor tu akan dapat jahat saja. Yang baik tuan-tuan tak dapat. Berat ni dalam bab fisabilillah. Ni contoh. Mari masjid bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini azan hari raya. Ni TV3 tu selalu gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Mari teng deng 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 deng. Bunyi muzik kan, mari masjid. Bayang. Tuan-tuan berjalan tu dapat, balik dapat pahala sampai bila-bila. Tapi tuan-tuan pergi panggung, pergi tengok konsert rock tu hak benda lara dan sebagainya, tak dapat apa. Ni contoh. Siapa yang bimbing? Hak ni dia katakan hawan muttaba'. Seulang balik, yang pertama jadi hamba Allah. Adik-adik yang muda-muda, especially yang dah
Yang dah berumur tu bukan adik-adik lagi dah. Itu ada-ada, ya. Jadi maknanya nak tersedak je terus meninggal. Maknanya nak bagi tahu hamba Allah di mana saja, kerjalah apa kerja pun. Kerjalah apa kerja pun tak kisah, asalkan syar'i, because of hamba Allah. Contoh, tapi ingat, yang kedua mengambil peranan, iaitu namanya khalifah. Bila dah ada amal ibadat jadi hamba, bukan duduk seorang-seorang dalam masjid. Khalifah, the meaning of khalifah secara ringkasnya, secara mudahnya ialah mesti bekerja. Hamba Allah yang mesti bila dia keluar masjid dia kena buat kerja. Dan khalifah yang besar pemimpin kepada masyarakat, keluarga, negara, negeri dan sebagainya. Maknanya dia pimpin orang bawah dia, mesti ikut cara bagaimana nak jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup time, okey, tutup dan semayang, tulis tu